bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, dan sakitnya itu menjadi sebab kenapa dia wafat, dan bermulanya sakitnya itu pada 1 Rabiul Awal 1 Rabiul Awal tahun 11 Hijri. Dan dalam masa beliau sakit itu, kita lihat banyak nasihatnya, banyak hikmahnya, banyak panduannya. Dan antara lain, apa yang berlaku dalam masa 12 hari itu adalah berlakunya kepimpinan ataupun transfer kepimpinan secara tidak langsung kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga akhir sekali, 1 hari sebelum Nabi Muhammad SAW meninggalkan dunia ini, dia menghabiskan segala hartanya. Dan pada hari yang beliau meninggal, insya-Allah kita akan bawakan ceritanya. Hari inilah hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Apa berlaku hadirin dan hadirat? Hari di mana baginda wafat. Pada waktu subuh, waktu fajar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu lemah untuk memimpin salat. Abu Bakar As-Siddiq memimpin salat, yakni salat fajar, salat subuh. Dan Rasulullah meminta supaya ia didudukkan di atas katilnya, kerana dia sudah tidak boleh berjalan, dan beliau duduk di atas katilnya. Dan di sebelah katilnya ada langsir. Langsir ini kalau dibuka akan dapat melihat dalam masjid. Maka pada ketika itu, pada pagi itu, Rasulullah SAW membuka tirai langsirnya. Dan ketika dia buka itu, para sahabat sedang solat subuh yang diimamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah buka langsir, terpancar semacam nur, dan para sahabat dapat merasakan yang Rasulullah itu buka langsir tersebut. Dan mereka seolah-olah hendak berhenti solat itu, kerana sudah 2 hari para sahabat belum lihat Nabi Muhammad SAW. Dan setelah mereka solat, Rasulullah melihat mereka, Rasulullah senyum, dan para sahabat mengatakan itulah kali terakhir mereka melihat Nabi Muhammad SAW, dan melihat senyuman terakhir Nabi Muhammad bagi para sahabat. Dan Muhammad SAW gembira melihat kaumnya sedang solat jemaah. Itu sebabnya dia gembira, umatnya solat. Kemudian pada waktu awal pagi, kalau waktu kita dalam jam 8 atau 9 pagi, demam Nabi Muhammad SAW pun terus meningkat. Dan pada ketika itu, anaknya, yakni Fatimah Az-Zahra, menziarahi bapa. Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada Fatimah, sebagaimana kita tahu, kerana pada ketika itu, itulah salah satu anaknya yang masih hidup. Daripada keluarga, ibunya sudah tidak ada, bapanya sudah tidak ada, pakciknya sudah tidak ada, semua sudah tidak ada. Jadi Fatimah ziarah bapanya. Bayangkan hadirin hadirat, bagaimana keadaan Fatimah melihat bapanya, melihat keadaan bapanya. Fatimah Zahra menangis dan berkata, bapaku sedang merana kesakitan. Dan melihat Fatimah menangis, Nabi Muhammad SAW pun berkata, wahai Fatimah, ini sebentar sahaja. Selepas ini bapamu tidak akan merasa sakit lagi. Kemudian Nabi Muhammad SAW panggil Fatimah, dan baginda berbisik di telinga Fatimah, berbisik di telinga Fatimah sebanyak 2 kali. Setelah bisikan pertama Nabi kepada Fatimah, Fatimah pekik, menangis, meraung, menangis setelah bisikan pertama.
Dan kemudian Nabi berbisik sekali lagi. Dan setelah berbisik kali kedua, Fatimah senyum dan ketawa keriangan. Maka apabila Fatimah keluar rumah siapa? Rumah Aisyah. Kerana Rasulullah berada di rumah isterinya Aisyah. Aisyah tanyakan kepada Fatimah, beritahulah aku apa yang bapamu katakan kepadamu dalam bisikan itu. Fatimah mengatakan, tidak boleh, itu rahsia. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, setelah Nabi Muhammad SAW wafat untuk beberapa minggu atau bulan, Fatimah pun menceritakanlah apa bisikan tersebut. Fatimah mengatakan, pada bisikan pertama, Rasulullah mengatakan, Jibril telah datang kepadaku tahun ini sebanyak 2 kali. Ingat ceritanya? Semalam pada bulan Ramadan 2 kali. Dan Rasulullah mengatakan, ini tidak ada lain sebab melainkan petanda bahawa masaku sudah sampai. Itu sebab aku menangis. Bisikan kedua, Nabi Muhammad beritahu aku, kata Fatimah, bahawa aku ini, yakni Fatimah, aku adalah orang yang pertama dari keluargaku yang akan dapat jumpa beliau. Dan ini benar, Fatimah wafat kurang setahun selepas Nabi Muhammad SAW wafat. Dan Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, engkau akan dapat menemuiku, dan engkau aku jamin menjadi penghulu wanita ahli syurga. Dan itu sebabnya aku ketawa gembira. Tapi Fatimah Zahra menjadi sangat gembira bila beliau tahu beliau nak mati. Dia tidak kisah hidup lagi selagi mana dia dapat bersama Rasulullah SAW, walaupun di alam yang lain. Maka dia ketawa sebab dia tahu dia akan dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW.